Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringganya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang memperkatakan tentang permasalahan-permasalahan di dalam agama. Yang ada orang menamakan ilmu ini sebagai ilmu masail. Ilmu masail. Ya, ilmu dibagi pada dua. Satu ilmu masail dan satu lagi ilmu fadail. Masail ini permasalahan-permasalahan, masalah-masalah, kes-kes tertentu, muskilah-muskilah dalam hukum hakam dan sebagainya. Yang keduanya fadail, kelebihan-kelebihan. Kalau kita buat dapat bagian-bagian, dapat begitu-begitu. Jadi kena ambil cara juga pada ilmu masail ini. Ya. Yang tak bolehnya apabila kita belajar-belajar ni kita nak buat bergaduh, kita nak berdebat dengan orang, nak lawan orang dan sebagainya. Sepatutnya fiqh ini lebih luas dan lebih bertasamuh, lebih bertoleransi. Kita sama-sama meraihkan. Ya, bagi kita di sini maka kita kupas dalam konteks mazhab Syafi'i. Ya. Lepas itu ikutlah satu-satu mazhab tu secara betul-betul lah, maksudnya secara 100% lah, kerana kita tak mampu sebenarnya untuk berijtihad. Nak berijtihad, nak mentarjihkan pun tak mampu. Artinya kita tengok pendapat-pendapat daripada yang lain-lain dan sebagainya, maka kita kuatkan pendapat itu pun kita tidak mampu. Apatah lagi kalau kita nak buat mazhab sendiri. Jadi taraf-taraf kita ni boleh kita katakan sebenarnya wajib bermazhab. Supaya apa? Supaya nanti agama kita tidak jadi rojak, bercampur baur, macam-macam. Dan kita tak boleh nak tegur satu hal pun, kita tidak boleh tegur. Bila kita tegurkan, dia kata ini saya ikut mazhab Hanafi. Kita tegurkan itu, ini saya ikut mazhab Maliki. Kita tegurkan itu, jadi tak ada satu masalah pun yang kita boleh betulkan, yang kita boleh tegur. Kenapa? Ada sandarannya pada masing-masing. Jadi kita bimbang begitulah jadi rojak. Sebab itu ilmu masail ini perlu kita belajar. Macam mana kalau kita tak tahu masail-masail ataupun masalah-masalah, persoalan-persoalan dalam sembahyang misalnya. Imam tertinggal tahiyat awal. Ada 4 mazhab di belakang. 1, hak menegur, subhanallah gitu. Yang kedua, hak ikut imam, ikut bangun sama. Yang ketiga, yang mufaraqah. Yang keempat, hak buat tahiyat awal. Dia tak tahu status tahiyat awal tu apa. Bagaimana kalau imam tinggal, kita kena buat macam mana. Jadinya hak tu baru tahiyat awal. Kalau hak lain-lain, hak tu yang kecoh tu tuan-tuan dan puan-puan. Kecoh. Ya. Imam tertinggal kunut, tak sujud sahwi pula, kecoh. Dia tak tahu taraf kunut itu apa hukumnya. Sujud sahwi itu pula apa hukumnya, tak tahu. Jadi dia kalau kata tak ada semayang apa itu, semayang subuh ni kunut, tak jadi semayang subuh kena ada kunut. Okey, kalau tertinggal kunut tak apalah. Semua manusia lupa, dia kata. Mestilah sujud sahwi. Tak sujud sahwi juga, kecoh. Dia tak tahu sujud sahwi itu sunat je. Sunat sahaja. Dan kunut adalah sunat ab'ad. Walaupun sunat ab'ad, kalau imam buat, kita tak buat tak apa. Kalau imam tak buat, kita buat tak apa. Berbanding dengan tahiyat awal. Berbanding, berbeza.
Jadi kita kena mahir hak tu. Macam mana kalau kita nak beramal tak ada ilmu ke? Ini pentingnya ilmu masail. Siapa kata tak penting? Ilmu fadail itu penting juga untuk memotivasikan kita. Lalu kita pun rajinlah. Bila kita rajin, apa hukum sembahyang ustaz? Kerana nak masuk syurga, takut masuk neraka. Hak tu Allah SWT tawarkan syurga, Allah SWT ancam dengan neraka. Untuk apa? Untuk kita jadi syirik pada dia. Ada juga. Dia kata pahala-pahala ni berhala. Maksudnya apa? Orang yang buat kebaikan, kebajikan itu kerana pahala, kerana nak masuk syurga, dia kata pahala itu jadi berhala. Syurga itu jadi berhala. Seolah-olah kita buat untuk syurga, sedangkan Allah SWT tawarkan dengan syurga. Tujuannya apa? Memotivasikan kita. Iaitu ihtisaban tu. Ihtisab tu kita mengharapkan ganjaran, pahala daripada Allah SWT. Man sama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ihtisab tu maksudnya apa? Itulah penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa pula masalahnya. Kadang-kadang kita angkat tinggi sangat, melambung-lambung. Ini mazhab ni, mazhab dia kata aku menyembah Tuhan bukan kerana aku takutkan nerakanya, aku tamakkan syurganya, tetapi aku cinta kerana aku kasih. Kerana apa? Tinggi sangat tu. Tinggi sangat. Para sahabat pun buat untuk pahala. Para sahabat pun buat untuk syurga. Ada pelempar tamar. Dalam buku 30 orang sahabat yang dijamin syurga. Salah seorangnya ialah pelempar tamar. Dia tak sebut siapa nama orang itu. Pelempar tamar. Yang dia bertanya pada Nabi SAW, kalau aku gugur dari medan pertempuran ini, di mana tempat aku? Rasulullah kata dalam syurga. Dia campak tamar dia. Maksudnya tak sempat dia nak suak dah tamar tu. Nak suak dah. Tahu syurga tu letak. Akhirnya dia gugur syahid, masuk syurga. Jamin. Kalau gitu syirik besar lah para sahabat buat. Ke guna? Tak? Ni. Itu kena belajar betul-betul. Pasal apa? Bila belajar ni, dia bukan setakat orang kata kita beritahu tentang ilmu, ada juga kita beri ingatan, tazkirah, nasihat, ulangan pada kita. Tarbiyah pun ada. Jadi kena supaya apa? Kita tidak salah faham. Tidak salah faham. Antara salah fahamnya ialah apa kita sebut itu? Biar sikit ilmu ustaz, asal beramal. Dah sikit ilmu macam mana kalau tak lulus fardu ain nak beramal macam mana? Mayan lekuk-lekuk dahi pun. Rupa-rupanya tak sah. Asal bersuci tak kena. Misalnya. Jadi hak ni pentingnya ilmu masail ni. Jadi muka surat berapa kita? Muka surat 19 dah. 19 dan kat mana kita berhenti ni Cikgu Nazri? Tak ada catatan saya ni situ. Tetapi yang aula menjauhkan dia. Cuba bilang daripada atas tuan-tuan. Wahid, Senani, Selasa, Arba'a, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Thamaniyah, Tis'ah, Asyara, Ahada, Asyar, Isna Asyar. Baris yang ke-12. Tetapi dalam kurungan tu, bainal qausaini kata orang Arab, in the bracket. Yang banyak. Di situ. Tetapi yang aulanya menjauhkan dia. Itu dia. Situ kita berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan, bab apa ni kita ni? Masih lagi faslun fil istinja wa adab qadil hajah. Fasal pada menyatakan tentang istinja dan adab-adab orang yang menunaikan hajatnya, maksudnya buang air, ya. Kalau di situ kita berhenti, kita naik sikit. Naik sikit. Adapun sebaris ke atas itu, adapun air yang berlari, maka makruh pada yang sedikit daripadanya, tiada yang banyak. Air yang mengalir kalau sedikit makruh, kalau banyak taklah makruh. Misalnya
buang air kecil di mana sungai Jetih tu besar tu, tak makruh lah. Baik. Tetapi yang aula ni maksudnya yang terbaiknya, yang sebaik-baiknya, ya, menjauhkan dia, artinya jangan buat juga, walaupun sungai besar. Baik. Dan dibahas oleh Imam Nawawi akan haramnya pada air yang sedikit. Imam Nawawi ni kita sebut siapa? Ni salah seorang pentahqiq kepada mazhab Syafi'i kita. Bila disebut syaikhan, asy-syaikhan dalam ilmu fiqh merujuk kepada Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. 676, meninggal dunia 676. Dan seorang lagi, apa kita sebut dulu? Siapa? Ar-Rafi'i, Abdul Karim, Al-Imam Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i, 623, meninggal dunia. Dua orang ni dipanggil pentahqiq kepada mazhab Syafi'i. Kalau disebut dalam fiqh asy-syaikhan, dalam kitab fiqh maksudnya Syekh Nawawi dan Syekh Ar-Rafi'i. Kalau dalam hadis merujuk kepada apa? Kepada siapa? Kepada yang pertama Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan kepada Imam Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi. Itu kita baca hadis-hadis tu, rawahu syaikhan, rawahu syaikhan, maksudnya dua orang syekh. Syekh ni sini bukan hak tua umur saja, maksudnya tua ilmu dia, banyak ilmu lah, orang alim. Syekh ni maksudnya orang alim. Yang kita dalam kitab ni lah, kalau syekh biasa tu mungkin ada juga orang tua maksudnya. Baik. Dibahas oleh Imam Nawawi, akan haramnya pada air yang sedikit sama ada berlari atau tenang. Imam Nawawi kata haram. Dia kata, ya, maksud dibahas, dia kaji-kaji, dia tengok-tengok, dia teliti hujah dalil dia. Dia. Maka Imam An-Nawawi mentarjahkan, itu istilah-istilah tu, istilah-istilah fiqh, mentarjahkan artinya mengesahkan, membenarkan, menguatkan, menganggap pendapat ini adalah yang benarnya. Gitulah. Kerana bahawasanya jadi mutanajjis ia dengan yang tersebut. Jadi mutanajjis, jadi najis air itu. Air yang sedikit dan diratkan dia dengan bahawa dapat menyucikan dia dengan membanyakkan. Diratkan tu tuan-tuan dan puan-puan, diratkan dia, maksudnya rat ini bahasa Arab, tolak, ditolakkan hujahnya, maksudnya, ataupun dikembalikan, maksudnya tidak menerima. Maksudnya apa? Diratkan dia, tidak diterima ataupun ditolak pendapat Imam Nawawi dengan bahawa dapat menyucikan dia dengan membanyakkan. Jadi air ni kalau mengalir pertama dia, walaupun air tu sikit, dia mengalir lama-lama dia suci. Ataupun dia jadi makin banyak. Dan ditanggungkan perkataannya, perkataan siapa? Perkataan Nawawinya tu balik kepada Imam Nawawi. Ditanggungkan ni maksudnya dianggap ataupun dibawa maksud perkataan Imam Nawawi itu jika jadi berlumur dengan najis. Jadi najis air itu betul-betul. Ditanggungkan, tak ditanggungkan, diguna pakai perkataannya dalam kes kalau berlumur dengan najis. Ini istilah-istilah ni sebenarnya dia terjemahkan secara harfi daripada istilah Arab sebenarnya. Jadi
pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Pasal jumhur kata makruh saja. Imam Nawawi kata sepatutnya haram, dia kata. Begitu. Jadi dirakkan, artinya jumhur menolak pendapat Imam Nawawi ni dengan dia kata boleh suci kalau banyak dan sebagainya, kan. Kemudian jadi mungkinlah maksud Imam Nawawi ni begini, dia kata, dalam kes jika jadi berlumur dengan najis. Itu barulah dia kata haram. Maka bahawasanya haram. Dia pergi buang air di tempat air yang sedikit itu. Jadinya minta maaf cakaplah bau tahi air tu. Najis. Tak. Maka hak tu mungkin yang dimaksudkan kalau kita nak berpegang kepada pendapat Imam An-Nawawi. Haram pada menjadi najis air tu. Tapi kalau dia mengalir begitu tak najis, walaupun sungai kecil, anak sungai lah kan. Kita buang air di hulu dia tu. Mula-mula memanglah dekat kawasan tu. Lepas tu dia mengalir, dia hilang najisnya. Jadi hanya makruh. Dan sunat pula menjauh orang yang qada hajat, kencing atau berak. Qada hajat tu maksudnya kencing atau berak. Qada tu tunai, hajat tu hajat lah, keperluan. Kencing maksudnya buang air kecil, keperluan kita. Kalau tak buang, tak boleh nak buang air kecil ni, sakitnya. Lepas buang tu, leganya, nikmat. Sebab itu kita baca alhamdulillahillazi azhaba anil adha wa afani. Tadi saya baca dalam kitab Al-Iqna', riwayat daripada Nabi meriwayat, ada ulama yang meriwayatkan bahawa Nabi Nuh baca doa puji Allah Subhanahu taala kerana beri apa? Beri kenikmatan, kelazatan pada dia selepas buang air. Artinya apa? Nikmat tu. Nikmat. Kalau tak boleh buang, Allah. Duduk dalam bah ekspres, sejuk pula. Dulu bah ekspres ada tandas di belakang, sekarang ni kena pergi ke depan. Malu pula nak pergi ke depan tu. Ataupun malas pula. Allah, gelisah sekali lah. Nak turun pula, lalu go Musa. Hutan. Boleh turun tu, tak. Dia qada hajat. Kencing atau berak di bawah pohon kayu yang kelakuannya berbuah. Makruh hukum dia kita buang air di bawah pokok kayu yang berbuah. Maksud kelakuannya yang berbuah, maksudnya pokok kayu yang berbuah yang biasanya kita boleh makan. Di sini apa dia? Pokok durian misalnya. Buang air bawah pokok durian, sedang molek pokok buah durian gugur. Tak. Tu motifnya. Jangan kalau kita di sinilah, tak. Kalau di tempat-tempat lain barangkali gugur buah, ada yang gugur apa semua tu, gugur tempat najis, tempat orang buang air dan sebagainya, tak makan dah. Gitulah. Tak. Kelakuannya berbuah, maksudnya pokok itu berbuah. Sama ada waktu buahnya, musim buah sekarang ni, dan lainnya, ataupun musim dia tidak berbuah. Asal pokok yang berbuah saja, makruhlah hukumnya kita buang air. Kalau waktu dia berbuah, lebih makruh lagi. Waktu dia tidak berbuah, kurang sikitlah makruhnya, tapi tetap makruh. Baik. Sebab itu dia Nabi SAW sebut, jauhilah tempat-tempat yang dilaknat. Maksudnya dilaknat ni apabila kita buat, kita akan mendapat laknat. Di mana? Jalan, tempat sumber air, dan
di tempat kita berlindung, tempat kita berteduh. Yang ada Nabi SAW sebut, ittaqu al-la'anaini, jaga-jagalah, jauhilah daripada dua yang melaknat ini. Apa dia? Para sahabat tanya, wa man la'anani ya Rasulullah, apa dia yang menyebabkan laknat itu, yang banyak melaknat itu? Rasulullah SAW sebut, allazi yatakhalla fi tariqin nas au fi zillihim au zillihim. Ada sahih riwayat Muslim, orang yang buang air di jalan dan di tempat teduh mereka. Juga kalau tempat-tempat yang mana? Tempat-tempat yang bawah pokok dokong, orang buah ke dan sebagainya, mari tuan dia, apa dia akan kata? Apatah lagi kalau dia terpijak dan sebagainya, mesti keluar kata-kata yang tak molek dan sebagainya daripada perkataan dia. Mungkin kebiasaan begitulah tak? Kalau ada keluar perkataan laknat, kau teruk. Kerana apabila dia laknat ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan pergi ke hulu, pergi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dia tak boleh nak pergi. Dia akan naik ke latah, tak boleh pergi. Turun ke bawah, tak boleh pergi. Dia akan pergi cari orang yang dilaknat ataupun benda yang dilaknat. Layak dekat situ. Kalau layak. Tak layak, dia akan melantun pada orang yang melaknat. Itu hadis, mafhum hadis. Dia akan melantun kepada orang yang dilaknat. Kalau kita laknat batu, kita sepak, kita laknat batu, batu tu tak perlu dilaknat, sebenarnya kaki kita hak yang laknatnya. Apa suruh main koseh-koseh je, misalnya tak. Jadi kita laknat dia. Laknat tu akan pergi ke atas, ke bawah, dan mana tak boleh nak pergi. Dia pergi ke tempat yang dilaknat pun tak boleh nak pergi, bukan tempat dia, tak layak. Dia akan balik kepada kita yang melaknat. Laknat-laknat ni kadang-kadang tu tak mestinya laknatullahi alaih, la'anahullah ke, cuci lah ke, sampul limok tu. Kalau orang faham sampul limok, saya pun tak pasti sampul limok tu apa dia, celah ke, sampul limok tu. Sini apa dia? Naten. Baik. Dan sunat menjauhkan yang tersebut pada jalan yang dilalui manusia dan tempat berteduh pada ketika panas. Tempat berteduh pada ketika panas, wakahlah. Dan pada tempat berjemur panas pada ketika sejuk. Ni musim-musim sejuk di negara-negara sejuk, dia ada tempat berjemur dia. Pasal sedap je kita kena cahaya matahari tu. Kita duduk tengah-tengah hari tu rasa selesa, sedap. Pasal apa? Sejuk, cuaca tu sejuk sangat. Baik, ada tempat berjemur, ada tempat berteduh. Kita sini tempat berteduh saja. Tempat berjemur ada juga tepi-tepi pantai. Tengok ni pantai perhentian, pulau perhentian tak? Tempat berjemur. Tak tahulah, set-set tu suka sangat berjemur. Kita rasa panas tak? Rasa tak selesa, perit dan sebagainya, dia suka berjemur situ. Kalau pergi musim panas kak, kita panggil dugong. Banyaklah dugong di situ hak berjemur. Makruh, dan dikehendaki daripada keduanya tempat bercakap-cakap manusia padanya, jikalau percakapan yang harus. Tempat berkumpul, orang berkumpul di situ buat perkara-perkara yang harus. Maksudnya apa? Kalau nak bercakap tempat dia bersembang pun, dia sembang, dia tak ngumpat, dia tak cerca, dia tak fitnah dan sebagainya. Cakap misalnya kenangan-kenangan zaman-zaman dulu kecil-kecil tu, ingat tu, sini lah kita main. Harus. Apa hukum cakap tu? Harus. Lepas itu dia masuk, ingat dah Pak Mat? Pak Mat mana? Alah, Pak Mat botak tu lah. Kedekut tu, ngumpat pula dah. Tak. Tapi kalau
Pergi masuk tu ingat lastik burung jahat dulu kita. Tu tak apa. Maksudnya nostalgia dulu tak. Yang harus saja. Adapun jika haram seperti tempat duduk yang mengumpat-ngumpat. Tempat duduk mengumpat. Dia pergi situ gak, dia bergosip lah. Gosip yang akan datang ni, andai-andai apa sebagainya, mungkin jadi fitnah. Sampai tu cerita-cerita hak betul-betul jadi ngumpat. Nak ngumpat dia panggil ghibah. Kalau kita tak betul tu dalam hadis disebut buhtan. Fitnah yang kita baca dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl tu, al-fitnah tu masuk syirik sebenarnya. Baik, hak yang fitnah yang kita faham ni dia panggil buhtan. Kalau yang betul tu dia panggil ngumpat. Bila kita tegur, rancak ngumpat nampak? Ngumpat mana pula ngumpat ustaz ni? Benda betul kan? Benda betul tu orang ngumpat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut zikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Kalau dia dengar dia tak suka, dia tak nak orang cakap dan sebagainya, memalukan, mengaibkan ke ataupun menjatuhkan maruah dia ke dan sebagainya, mencacatkan dia. Jadi dia mengumpat. Kamu menyebut sesuatu yang saudaramu tidak suka di belakang. Kalau depan ni mungkin mencerca. Di belakang. Atau tempat cukai dan umpamanya, maka tiada makruh. Dulu ada orang buat tunggu tepi jalan, siapa nak lalu jalan ni, ini jalan kampung kami, bayar. Ni bukan pelas lah ni. Baik. Ya, kau dah. Ya, itu dia ada anlah dia ada sebab, dia ada sebab syar'i dia. Hak ni hak yang tidak syar'i. Dah. Bahkan terkadang wajib jadi wajib pula jika membawa kepada menegahkan maksiat. Kalau boleh menegahkan kepada maksiat, wajib. Ada satu wakaf saya biasa pergi baca surat khabar itu. Waktu saya duduk di JT pagi-pagi Jumaat, saya belilah 3-4 jenis surat khabar ni. 3-4 jenis surat khabar. Waktu itulah kita nak baca dengan tenang dan damai, tak ada sebarang gangguan. Saya pergi ke satu wakaf di Tandak tu, di tepi sawah, untuk ambil angin padi, angin sawah tu. Sedap baca surat khabar. Saya tengok di bawah pangkal durian tu 2 guni botol arak. Ada cap leci, ada cap rambutan, ada cap orang tua, cap King Kong, cap macam-macam cap leci. Arak murah. Tempat minum arak saya tu pun. Lepas itu satu kali bulan Ramadan, mari 3-4 orang mari situ. Mari dah lah tak puasa minum air depan saya. Lepas tu bawa keluar pula cari timah rokok apa semua. Dia nak mendadah pula situ. Saya cepat-cepat lari. Itu tempat maksiat. Barangkali agaknya bolehlah tabur itu situ. Kalau begitu, kalau hanya begitu sajalah jalannya, tak ada jalan, kita nak tegur. Bayangkanlah di bulan-bulan Ramadan saya duduk situ, duduk atas tu, dengan pakai kopiah putihnya, baca surat khabar. Dia boleh mari, dia tengok daripada jauh, naik kereta pesona 4 orang, tengok daripada jauh, lama-lama dia mari dekat, dia minum air mineral, saya tengok je. Lepas tu cari timah rokok, ini nak mendadah ni, kata. Dia potong botol air mineral dia potong. Cepat-cepat saya lari. Kerana apa? Takut nanti guana pula Ustaz Ridwan ni bila pula terlibat dengan dadah ni, misalnya kalau orang lalu situ. Jadi bayang, dia tak ada rasa malu, tidak rasa pun. Saya pun tak ikat sepatah, dia pun tak sepatah. Nak tegur, tak makan tegur tu. Cara dia barangkali hak tu. Tegur ni lamba je tu, set-set tu. Tai lembu dia hidup. Apa ni tai lembu. Cikgu Osman cerita
Ha. Sekali mengajar di sekolah. Dia tengok sendiri ni. Ha. Pop, tai lembu tu berok. Dia cepat-cepat tutup dengan tempurung betina hak dalam lubang tu. Dia menyongkor situ sujud. Dia hidu tai lembu tu. Gas, dia nak gas tu. Ni adik-adik ni jangan buat pula ni. Awak buat, awak tak ada menagih dan sebagainya, kita bimbang. Nasib baik lembu tu tak tahu. Kalau lembu tu tahu, sedang molek dia angkat kaki, puk. Molek-molek muat tapak kaki tu di muka dia. Itu baru padan muka. Cukup padan. Lembu tu tak tahu. Kalau lembu tu tahu, malu kita ni, bangsa manusia ni, sah malunya. Tarik lembu ini. Saya bimbang-bimbang kalau buang air situ sedang molek, dia kata. Dia ambil bakar pula. Hidu dia punya wak. Dan pada lubang binatang dan pada bumi yang lebih markah. Lubang-lubang ni janganlah, ya. Janganlah buang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhri li'annaha masakinul jin. Ini walaupun hadis dhaif sebenarnya. Riwayat Imam Abu Daud, tapi hadis ni hadis dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang buang di dalam lubang kerana jadi tempat jin. Sarang jin. Wallahu a'lam. Kalau tak ada jin pun ada binatang. Ada binatang bisa kena kat situ, boleh faedah lah tuan-tuan dan puan-puan. Keluar-keluar kepala ular. Ular bisa pula. Dan sebagainya. Kalau binatang berbisa berbahaya kita. Ataupun paling-paling tidak keluar biawak, mercik najis pada kita. Ataupun tidak, ada binatang-binatang yang kecil-kecil di situ. Apa dosa dia? Tenggelam dalam banjir tsunami. Hok masing pula. Dan sebagainya. Apa dosa dia? Kan? Dengan kita maksudnya. Jadi dilaranglah. Kalau kena lubang jin tak tahu, bengkok kali. Dan jangan berkata-kata melainkan kerana darurat, seperti melihat ia akan ular mengqasad akan seseorang. Mengqasad ni menuju dengan qasad, menuju dengan niat, menuju dengan satu maksud, maksudnya, ya. Mengqasad akan seseorang, mari menuju pada seseorang. Atau binatang yang muhtaram. Bukan setakat orang, binatang muhtaram ni, binatang-binatang yang kita pelihara tu muhtaram lah. Di situ barangkali hilang ta tu tuan-tuan dan puan-puan, yang mudah-mudahan yang sahihnya ialah muhtaram. Kalau situ mahram apa yang diharamkan? Muhrim yang pakai ihram. Muhtaram ni yang dihormati. Ada binatang-binatang yang dihormati. Bukan kita hormat nak kena sembah dia pula, tak. Ambil dia simpan letak atas rumah. Maksudnya hak tu lah, binatang-binatang ternakan kita tu binatang yang dihormati, yang perlu kita jaga dan sebagainya. Kalau biawak tu tidak dihormati. Nampak ular pergi kat mana lembu tu, kita kata, "Hei lembu, lari." Gitu kan. Kadang-kadang lembu pun faham tak? Kita pun syuh dan sebagainya. Ikut Maka tiada makruh berkata-kata ketika itu. Tak makruh lah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut. Dia kata janganlah sekali-kali dua orang itu keluar buang air kemudian menyingkap auratnya dan dia bercakap-cakap. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, fa innallaha yamqutu ala dhalik. Allah benci yang demikian itu. Hadis riwayat Abu Daud. Baik. Jadinya yang bercakap, membaca zahirnya tak apa, tetapi ramai juga ulama yang mengatakan bahawa sepatutnya dilarang kerana ta'zim, memuliakan ilmu tu, memuliakan membaca tu. Barangkali kalau nak baca pun bacalah surat khabar ke. Dia kata kalau tak membaca dia ada khoyar pula ustaz. Bacalah hak patut-patut kalau nak baca sangat. Tak. Maka tiada makruh berkata-kata ketika itu. Bahkan wajib ia jika tahqiq menyakitinya. Kalau pasti
ular tu dekat dah, mari betul-betul tuju pada orang tu, orang sebelah kita, kita kata ular lari sebagainya dan sebagainya. Wajib pula kerana menyelamatkan nyawa, menyelamatkan keselamatan dan sebagainya. Dan jangan menghadapkan dan membelakangkan matahari dan bulan tatkala naik keduanya atau jatuh keduanya. Bila bulan matahari naik, maksudnya di hadapan, boleh kita hadap, boleh kita belakangkan, makruh hukumnya. Baik. Tiada barang yang apabila jadi keduanya pada tengah langit. Kalau duduk tengah tu, macam mana nak ngadap? Baringlah dia kata, tak? Dia kata maka tiada dapat menghadapkan keduanya melainkan apabila tidur ia atas belakangnya, maksudnya baring. Yang ni waktu naik, waktu turun tu yang kita boleh menghadap, makruh hukumnya, ya. Tetapi berkata Imam Nawawi pada Rawdah, ini kita Imam Nawawi antara yang terhebat dan orang kata yang paling boleh dipegang lah, maksudnya yang muktamad. Dan Syarah Al-Muhazzab Majmu', kitab Majmu'. Kitab Majmu' ni ada 3 orang yang mensyarahkannya, termasuk Imam Nawawi. Kitab ensiklopedia yang besar dalam mazhab Syafi'i ini. Bahawasanya membelakangkan keduanya tiada makruh. Dalam kitab Majmu' sebenarnya jumhur mengatakan kalau membelakangkan tak makruh. Yang dimakruhkan ialah hanya menghadap. Dalam kes matahari dan bulan, bersalahan menghadapkan keduanya makruh. Ya. Inilah yang muktamadnya. Yang muktamad yang dia pegangnya ialah makruh sahaja, menghadap saja. Kalau belakang tu tidak makruh. Menghadap ke bulan, menghadap ke matahari. Tidak juga. Kadang tu pasal dia tidak orang kata kalau kita timur tak, menghadap ke timur salahnya. Mungkin kadang kena menghadapkan kiblat dan sebagainya. Jadi tengoklah. Yang pentingnya ialah kerana